Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Dyslexia Training App, saya Muhammad Haris Saikal bin Jainuddin, kad metrik 10DDT18F1072 dari kelas DDT 6A. Assalamualaikum, nama diberi Syed Ali Farhan Shahabuddin bin Syed Alwi Shahabuddin. Nombor pendaftaran 10DDT18F1600 kelas DDT 6A. Nama saya Muhammad Hiddi bin Zafrul Azmar, kelas DDT 6A. Nombor metrik 10 DDT 18F1030. Penyelia kami adalah Puan Hidayah binti Mukhtar. Pengenalan projek. Pembelajaran mudah alih dikenali sebagai M-Learning yang hanya menggunakan telefon bimbit. Pada zaman sekarang, pembelajaran moden atau berteknologi lebih mendapat sambutan kerana lebih senang untuk difahami dan dapat dipelajari tanpa kira waktu dan di mana pun berada. Dyslexia merupakan masalah kesukaran untuk membaca, mengira dan menulis dengan lancar, menyebabkan mereka sukar untuk belajar seperti kanak-kanak normal. Dengan adanya aplikasi ini, kanak-kanak dyslexia dapat belajar di mana pun sahaja berada tanpa perlu menunggu pada hari persekolahan. Malahan, ibu bapa juga turut mudah untuk mengajar anak-anak mereka yang mempunyai masalah dyslexia. Dyslexia Training App ini diberikan khas untuk kanak-kanak dyslexia untuk membantu mereka belajar di mana-mana tempat yang mereka berada tanpa perlu menunggu pada hari persekolahan. Kanak-kanak ini juga mempunyai masalah untuk membaca, mengenal huruf, mengira dan bercakap. Kemudian, kos rawatan untuk seorang kanak-kanak dyslexia ialah RM300 sebulan, di mana kos tersebut sangat mahal untuk setengah ibu bapa yang mempunyai masalah dari segi kewangan. Dan kanak-kanak ini juga perlu menjalani rawatan tersebut selama 6 bulan dan jumlah keseluruhan untuk rawatan tersebut ialah RM1,980. Ia merupakan kos yang sangat mahal untuk para ibu bapa untuk membayar rawatan tersebut. Akhir sekali, sebelum ni para ibu bapa perlu menghantar kanak-kanak mereka ke pusat terapi untuk mendapatkan bimbingan ataupun kelas tambahan. Di mana dalam kelas tambahan tersebut mereka akan dibekalkan latihan untuk membaiki kelemahan pada diri mereka. Aplikasi yang dibangunkan mempunyai beberapa objektif yang perlu dipenuhi supaya kerja-kerja yang dijalankan mempunyai matlamat untuk dicapai. Di antara objektif-objektif penting yang telah digariskan adalah seperti berikut. Membangunkan aplikasi dyslexia yang boleh digunakan di mana-mana sahaja. Memuat naik aplikasi ke dalam Google Play Store dan dimuat turun secara percuma untuk semua pengguna. Membangunkan aplikasi untuk menguasai, mengenali dan menghubungkan simbol visual dan bunyi dengan reka bentuk antara muka yang berwarna-warni dan mudah difahami. Projek ini dibangunkan atas kegunaan kanak-kanak yang mengalami dyslexia dari peringkat tadika. Kanak-kanak yang mengalami dyslexia boleh mempelajari strategi untuk membaca, menulis dan memperoleh pengetahuan akademik. Dengan menggunakan aplikasi ini, ia dapat membantu mereka untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Skop aplikasi. Aplikasi ini menawarkan beberapa permainan untuk melatih minda kanak-kanak dyslexia dalam mengenali huruf, nombor dan bentuk. Modul seperti melatih kanak-kanak untuk mengenal pasti huruf yang betul yang diminta dalam permainan tersebut dari pelbagai huruf yang lain. Ini dapat melatih untuk membezakan huruf-huruf seperti B dan D dengan permainan drag and drop. Permainan yang disediakan juga mempunyai 3 kategori, iaitu membaca, menulis dan mengira, dan setiap kategori mempunyai 3 tahap yang disediakan. Bagi skop pengguna kanak-kanak dyslexia, kanak-kanak yang mengalami dyslexia menggunakan aplikasi ini untuk melatih mindanya. Digunakan dari peringkat tadika untuk pembelajaran awal. Aplikasi ini juga sesuai digunakan untuk kanak-kanak yang kurang selesa dalam persekitaran yang ramai waktu pembelajaran. Hal ini demikian, ia boleh membuat sesi pembelajaran secara sendiri di rumah maupun bersama ibu bapa. Dengan menggunakan drag and drop, kanak-kanak dapat mengasingkan huruf-huruf yang diminta oleh permainan tersebut. Bagi pengguna ibu bapa, membuat pendaftaran untuk anak-anak sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Meneliti penggunaan aplikasi ini oleh anak-anak mereka. Ibu bapa juga sebagai panduan kepada anak-anak ketika menjalani permainan-permainan yang disediakan dalam aplikasi ini. Skop pengguna ahli terapi. Ahli terapi menggunakan aplikasi ini sebagai panduan dan mereka juga boleh menggunakan aplikasi ini
untuk membantu kanak-kanak disleksia ini supaya lebih mahir dalam pembacaan dan mengenal huruf. Cara-cara untuk kita mendapatkan aplikasi Disleksia Training Apps melalui Play Store. So, buka Play Store pertama, search sahaja Disleksia Training Apps. Bila dah search, cari, scroll ke bawah sikit dan dia ada di sini, di nama dia, ni yang ni. So, kita tekan. So, ni kita install. Setelah sahaja apps ni dah install, so kita boleh terus gunalah apps ni. Kita boleh terus open apps ni. So yang pada permulaan aplikasi ini akan ada log masuk. So kepada yang belum ada log masuk, so kita kena daftar dahulu. So kalau daftar, so kalau kata laluan kita kurang daripada 8, dia akan keluarkan ni lah. Dia kata masukkan 8 minima karakter. So kita kena masukkan cukup-cukup lah. So bila kita dah daftar, kita boleh pasang lagu ataupun kita nak stopkan lagu. So kalau macam tadi kita dah daftar, kita boleh keluar dekat sini, tepi sini. So kita boleh masuk balik. So dah boleh masuk balik. So di sini ada permulaan dan ada juga ujian. Ujian ni kita boleh jawab untuk kita mengetahui tahap disleksianya anak kita, macam tu. So anda kata parent yang nak guna, nak suruh anak dia orang guna, so dia orang boleh tahu tahap disleksia anak dia orang. So dia akan bagi tahulah peratusan disleksia anak anda adalah 60%. So kalau kat sini dia ada permainan. Dan kita ada juga sini, anda kata kalau kita terus nak pergi, macam menulis ke nak huruf terus ke, kita boleh terus pergi. So kalau kat sini dia ada membaca, mengira dan menulis. Kalau membaca dia ada huruf dan nombor. Kalau huruf pula dia ada 3 tahap, iaitu tahap pertama adalah mengenali. Mengenal huruf. Iaitu tahap 1 kita mengenal huruf. So kita ada huruf besar dan huruf kecil. 10 soal ujian yang kita buat ni, ada game dia ada 10 untuk tahap huruf besar ni lah. So kalau kita tekan sini, dia akan keluarkan suara. Pilih jawapan di bawah berdasarkan gambar. So kalau A ni kita boleh drag lah. Tanya jawapan anda betul. Kalau jawapan yang salah macam G nya, maaf, jawapan anda salah. Tahap 2 adalah tahap 2, huruf terbalik. Huruf terbalik. So ada yang A, ada yang macam dia terbalik, yang diorang agak suka faham ke. Tahap 3, tahap 3, gabung perkataan. So dia dah mengenal huruf dan diorang dah boleh detect huruf terbalik macam mana. So diorang akan ke tahap 3, iaitu gabung perkataan. So ada nombor pula. Nombor pertama adalah mengenal nombor. Tahap 1, mengenal nombor. So mengira pun ada juga. Tahap 1, mengira objek. Ada tahap 2. Tahap 2, tambah objek. Tahap 3 pun ada, iaitu menolak. Tolak objek. So dah kalau mengira, ada menulis. Huruf lah. Ada huruf besar dan huruf kecil. So dia boleh pilih nak buat huruf yang mana. Kalau dia nak pilih E, dia boleh buat E lah. So buat macam ni dululah. So dia boleh bagi tahu jugalah. Sila tulis berdasarkan gambar. Lepas tu kita boleh padam. Dan kalau kita nak seterusnya, F.